Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami ingin membentangkan tajuk kesan perubahan iklim terhadap keseimbangan alam sekitar. Seperti yang anda lihat, maksud alam sekitar merupakan segala benda hidup dan benda bukan hidup yang ada di permukaan bumi ini. Contohnya tumbuhan, haiwan. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Antara cara-cara menjaga alam sekitar ialah mengamalkan kita semula. Kita haruslah mengamalkan konsep 3R, reuse, reduce dan recycle. Yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah merata-rata. Hal ini penting untuk membendung pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara, air dan pencemaran tanah. Seterusnya ialah menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui seperti air, angin dan matahari kerana ianya memiliki beberapa manfaat. Antaranya ialah untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada bahan bakar fosil. Yang keempat ialah menanam pokok di persekitaran. Hal ini penting kerana pokok dapat membekalkan oksigen kepada kita melalui proses fotosintesis. Selain itu, pokok juga membantu menjaga kelembapan udara dan mengurangi erosi tanah. Yang seterusnya yang saya ingin bentangkan ialah kepentingan menjaga alam sekitar. Yang pertamanya, kepentingan menjaga alam sekitar ini ialah dapat menjamin kesihatan manusia. Hal ini kerana apabila alam sekitar terjaga, manusia tidak akan mudah untuk mendapat penyakit. Seperti penyakit yang dapat kita katakan demam denggi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes akibat takungan air yang dilakukan oleh manusia kerana mereka membiarkan sampah sarat itu berada dalam keadaan berselerak. Yang kedua ialah ekosistem akan menjadi stabil. Hal ini kerana apabila negara kita ini tidak ada sebarang pencemaran alam sekitar, maka para pelancong akan dapat datang ke negara kita dan hal ini dapat menambahkan lagi ekosistem negara kita. Yang ketiga ialah dapat menarik kedatangan pelancong. Hal ini kerana pelancong akan datang ke negara kita apabila negara kita ini tiadanya pencemaran. Hal ini bagi memastikan keselesaan mereka untuk datang ke negara kita dan mereka juga dapat menikmati udara di negara kita yang berbeza berbanding di negara mereka. Yang keempat ialah habitat flora dan fauna akan terjaga. Hal ini kerana flora dan fauna ini dapat hidup dengan tenang sekiranya tidak berlakunya sebarang pencemaran alam sekitar. Contohnya pembuangan sampah sarat tidak berlaku di dalam sungai. Hal ini bagi memastikan ikan-ikan dan juga tumbuhan yang berada di dalam sungai akan terus hidup. Selain itu, dengan tidak berlakunya penebangan hutan secara tidak berlesen, tempat tinggal bagi haiwan-haiwan buas di dalam hutan itu tidak akan terjejas. Dan haiwan-haiwan dalam hutan tersebut tidak akan berlakunya kepupusan seperti yang kita lihat sekarang ni. Telah banyak berlaku kepupusan, antaranya harimau, gajah dan sebagainya. Saya akan menjelaskan pula tentang akibat tidak menjaga alam sekitar. Akibat yang pertama adalah perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Ini boleh menyebabkan musim panas yang semakin memanjang. Ini boleh memberi efek yang tidak baik kepada aktiviti pertanian dan juga aktiviti-aktiviti seharian manusia. Selain itu adalah banjir menjadi semakin kerap. Banjir kilat boleh berlaku pada bila-bila masa, pada mana-mana tempat. Selain itu adalah taufan. Taufan ini boleh memusnahkan ekosistem ataupun habitat haiwan-haiwan dan juga boleh menyebabkan kemalangan nyawa manusia. Kerosakan ekosistem pula akan menyebabkan kebanyakan spesies pupus, spesies di darat atau maupun spesies di dalam air. Ini boleh berlaku akibat daripada kerosakan dan kemusnahan terumbu karang di dalam laut. Pengurangan sumber air juga adalah antara akibat yang tidak menjaga alam sekitar. Ini boleh menyebabkan pertanian terjejas, pertanian secara besar-besaran
dan juga kehidupan kampung, malah kehidupan di dalam bandar pun akan terjejas juga. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kesan perubahan iklim terhadap keseimbangan alam sekitar. Yang pertama adalah pemanasan global. Apabila pemanasan global berlaku, ia akan meningkatkan suhu global. Suhu sekarang semakin panas dan semakin naik, dan ia boleh mengganggu pengitaran karbon yang menyebabkan perkara greenhouse effect berlaku yang akan mencairkan permafrost. Selain itu, ia boleh mengancam kehidupan manusia juga. Selain itu adalah kenaikan paras air laut. Ini boleh menyebabkan erosi pantai dan juga kehilangan tanah. Kawasan di pinggir-pinggir laut akan terjejas. Ia boleh menyebabkan bakau, kawasan paya bakau tenggelam. Dan kawasan paya bakau ini adalah ekosistem yang sangat penting kepada kita, manusia dan juga haiwan-haiwan, kerana terlalu banyak dan terlalu kompleksnya ekosistem itu. So jika berlakunya kenaikan paras air laut, ia akan menjejaskan ekosistem yang amat penting kepada manusia dan juga haiwan-haiwan. Ia boleh berlaku akibat yang tadi tu, pencairan permafrost, kerana apabila kawasan-kawasan ais besar di Arktik dan Antartika cair, paras air laut akan naik dengan begitu cepat. Selain itu adalah hujan lebat yang berterusan, terutamanya kawasan-kawasan yang selalu menghadapi musim-musim monsun. Ini boleh menaikkan lagi risiko banjir yang teruk dan juga intensiti siklon tropika. Kawasan-kawasan seperti perairan selatan Malaysia akan terjejas juga kerana siklon ini sangat berbahaya. Ia boleh menyebabkan angin-angin taufan dan juga banjir kilat berlaku yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa manusia dan juga pemusnahan habitat-habitat haiwan. Itu saja daripada saya. Terima kasih.